Sungguh murni bunga hutan, suci bersih-bersih tidak bernoda. Kalau hati tiada iman, jatuh kasih-kasih sampai ke syurga. Memang sungguh murni si bunga kasturi, untungnya berseri tiap hari. Putihnya bak gading, suka nak dibanding, memang sangat elok dipersunting. La 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 la. Indahnya kembang asli, walau tumbuh-tumbuh tidak berseri. Kasih sayang dalam hati, rupa cantik-cantik halus berbudi. Memang sungguh murni si bunga kasturi, untungnya berseri tiap hari. Putihnya bak gading, suka nak dibanding, memang sangat elok dipersunting. La 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 la. Kasih hati dah sebati, aku rela-rela jiwa melayang. Namun kasih tak berganti, hati sudah cinta dan sayang. Memang sungguh murni si bunga kasturi, untungnya berseri tiap hari. Putihnya bak gading, suka nak dibanding, memang sangat elok dipersunting. La 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 la. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya ucapkan kepada semua audiens Biskut Kering Kopi O. Kita sekarang ni berada di episod ke-8. Bersama saya dengan hari ini adalah Pusat Pengajian Sains Kuantitatif SQS. Tajuk dia Ada Apa Dengan Cinta. Silap. Cinta Bukan. kepada data. Itu cerita Indonesia tu kan? So ada apa dengan data. Jom masuk SQS. So kita nak tahu apa, lepas ni kita dengar apa yang SQS nak share dengan kita. Okey. Bersama saya hari ini adalah orang kuat SQS, tak lain dan tak bukan dekan dia sendiri, Profesor Madya Dr. Muhammad Kamal Muhammad Nawawi. Selamat datang Doktor. Ya, terima kasih Puan Lin dan tim daripada Marketing Division UUM. Ya betul. Okey, bersama saya juga adalah Dr. Malina Zulkifli, merupakan Ketua Jabatan Matematik dan Statistik. Selamat datang Doktor. Ya, terima kasih Puan Lin atas peluang yang diberikan ni. Saya rasa macam saya kat tengah tepi pantai ni. Kita santai kan hari ni. Ya, kita santai je. Tu dia. Hari ni lain daripada yang lain ni rekan dia. Santai betul. Okey, dalam Webex ni kita ada alumni yang tidak asing lagi daripada SQS, iaitu Encik Nur Saifullah Ramada, merupakan Head of Customer Analytics Maybank. Boleh tak macam lambai sikit Cik Saiful? Tes suara sikit. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Cik Farhana Rusli, merupakan Head of Data Analytics and Intelligence AIG. Hai Cik Farhana. Mana dia? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar baik. Alhamdulillah. Kita juga ada Cik Khairiah Nazurah, merupakan Software Engineer Automation. Hai Cik Khairiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang last but not least, hero kita, merupakan pelajar Pasca Siwazah, Encik Zainal Akla Syamsuddin, founder of Akla Services Dina Berhad. Selamat datang Cik Zainal.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dapat sebut saya. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana datang pada hari ini. Okey, kita cerita pasal SQS. Sebenarnya banyak yang tak tahu ni pasal SQS. Bila tengok SQS, saya teringat saya nampak matematik je kat atas kepala saya. Campur, tolak, kali, bahagi kan. So hari ni saya nak minta Din cerita sikit apa sebenarnya program yang ada di bawah SQS ni. Boleh tak Din? Cerita sikit Din. Okey, terima kasih Puan Lin. Assalamualaikum kepada semua yang berada di sini dan juga berada di online. Okey, sebelum tu kita tengok tajuk tadi dia kata apa ada dengan cinta, apa ada dengan data. Tengok. Okay. So sekarang ni bila kita kenal data, kemudian kita akan cinta pada data tersebut. Kan? Data tu sebenarnya saban hari kita tahu data tu pelbagai dalam bentuk nombor, dalam bentuk penerangan, semua itu adalah data. Dan kalau saya nak cerita pasal data ni, kita ada barisan alumni dan juga pasca siswazah nanti akan bercerita mungkin lebih menarik lah. Kami dari SQS ni, ialah kami akan menawarkan beberapa program yang berkaitan dengan data. Jadi jomlah kita masuk SQS untuk kita mengenali beberapa program pengajian sama ada di peringkat master, PhD dan juga bachelor degree. So mungkin AP boleh tunjukkan slide yang berkaitan dengan data, berkaitan dengan program yang kami tawarkan di SQS. Jom kita share dekat skrin, jadi Din boleh cerita sikit. Sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tulis di ruangan komen. Okey Din, tu mungkin nak cerita sikit doktor ataupun Dr. Malina ke? Lilat tamplung. Okey, boleh saya ceritakan sikit. Kalau ikutkan di sini di SQS ni kita ada 3 program. Okey, kalau degree kita ada 3 program, iaitu program Business Mathematics, Industrial Statistik dan juga Decision Science. Okey. Dan di peringkat master kita ada Master of Science Data Analysis, kita ada Master of Science Decision Science, dan peringkat PhD kita ada PhD dalam matematik, statistik dan juga decision science lah. Okey, menariknya dekat SQS ni yang lain lah, kira lain daripada yang mana-mana universiti lain yang offer sebab kita combination dengan decision science tu. Kalau setakat ada data, kita analyse tapi kita tak erti nak buat keputusan pun tak ada gunanya juga kan. So that's why that's the right combination lah kalau kita panggil kan, dengan adanya decision science dekat situ. Okay? Saya sebenarnya nak tanya, awal-awal lagi nak tanya dah ni. Bila kita cerita pasal SQS ni, mesti kena mathematician je ke? Kalau daripada degree kan? Kalau macam saya ni yang tak ada background mathematician daripada BBA ni, boleh tak kalau saya nak sambung saya punya master di InsyaAllah boleh. Sebab sekarang pun di department kita, even pensyarah staff akademik kita, tak semuanya mathematician, tak semuanya statistician. Ada yang dari, sebagai contoh, saya sendiri adalah daripada engineering background. Mungkinlah orang kata engineering ada matematik punya background yang kuat. Tapi ada yang daripada BBA. Ada. Pelajar-pelajar peringkat master data analysis pun daripada BBA. Sebab sekarang ni kita nak buat calculation semua tu, semua dah ada komputer dan sebagainya. Tak begitu, Dr. Malina? Betul. Kalau nak dikirakan, saya sendiri pun bukan daripada science stream untuk masuk pada statistik ni. Tapi at least dia kena ada result yang bagus jugalah dari waktu SPM, STP ataupun waktu matrik itulah. Okay, sebab kalau saya pun, saya sebenarnya daripada arts. Ya. Bukannya memang daripada science stream waktu SPM saya dulu, tapi sebab bila dah kita minat tu kan, bermula daripada matrikulasi lah. Daripada matrikulasi saya masuk pada statistik. Dan kalau ikutkan kita punya Master of Science Data Analysis kita sekarang ni, pelajar-pelajar yang ada sekarang ni datang daripada pelbagai background. Pelbagai bidang. Ada yang datang pelbagai daripada multimedia pun. Pelbagai industri. Ya, Ada yang datang pada multimedia pun. Degree dia multimedia. Dan salah seorang alumni kita sendiri pun adalah degree dalam accounting. Yang tu yang kita nak dengar kejap lagi ni. Tak sabar ni. Ya, doktor. Ya, accountant. Puan Lin mungkin nak sambung master data analysis, dan saya rasa dekan-dekan ke ataupun CEO amat sesuai untuk mengambil program master kami, master data analysis dan decision making ataupun decision science, sebab mereka dapat membuat keputusan secara saintifik.
berdasarkan pada data-data yang ada. Betul Itu tak yang doktor kalau saya cakap ada data pun tak guna kalau you tak reti nak translate dia into keputusan. Betul tak? Macam mana data ada pun sekiranya tak ada ilmu tu untuk membuat keputusan berdasarkan data yang diberi pun tak guna. Jadi saya rasa betul semua bidang industri apa pun selagi kita membuat keputusan kita perlukan ilmu tu lah di dalam SQS Ya. tepat sekali Puan Lee. Okey, sekarang ni saya pun dah tak sabar nak dengar. So kita start dengan sebab apa tahu? Dia special sikit sebab Cik Zainal daripada accounting. Betul tak Cik Zainal, alumni SQS ni? Mungkin Cik Zainal boleh share sikit pengalaman atau apa yang you actually learn from SQS yang betul-betul apply in your real life lah. Boleh share tak Cik Zainal, silakan. I think terima kasih banyak Malin, Dr. Kamal, Dr. Zayo. I think the most important thing is like kenapa saya nak masuk ni, kan? Sebab is science dan juga dan saya ni daripada accounting. So bila saya dah bekerja kan, saya banyak buat keputusan untuk especially finance, accounting dan budget. And bila buat keputusan untuk ni, bila kita buat satu keputusan, budget will be akan ada lah untuk setiap company. Dan bila keputusan tu tak capai seperti mana yang dibajetkan, maka ada kekurangan kat situ. Kemudian saya banyak bekerja dan bila saya bekerja sendiri, saya more to social enterprise kan. Saya more to buat social enterprise, saya nak tolong community. And saya tahu bila tengok dalam community, saya hidup dalam data. Saya ada buat app saya sendiri, saya hidup dalam data. Saya tahu saya boleh buat something untuk kebaikan community. That's why bila saya nampak je, sebenarnya saya nampak pamphlet data analysis. Saya tak tahu pun wujudnya data analysis kat UM ni. Saya pergi UMKL, saya tengok ada satu voucher. Saya tengok, saya just browse kata, nak sambung ke tak nak ni, nak sambung ke tak nak. Macam nak sambung tu banyak kali dah, tapi tak pernah ambil betul-betul. Saya buka pamphlet, saya ternampak satu subjek namanya body language analysis. Saya tahu this is something that I kena masuk. Kan? Sebab jadi saya tengok apa pula khususnya data analysis. Saya kata okay, saya ambil keputusan 2 minggu je. Saya terus subscribe dan sekarang saya ada kat SQS. Panjang. Betul lah. Pilihan tepat tu. Pilihan tepat. Body language, apa tadi body language? Body language analysis. Body Analysis, language analysis. menarik tu. Itu salah satu kursus lah yang kita bagi dalam struktur program MSc Data Analysis. Oh, saya rasa semua decision maker, semua business, sebab kita we need to learn body language, betul tak? Yeah. Dan mungkin kita nak turn that into membuat keputusan dengan apa yang data yang kita ada. Tu daripada Cik Zainal. Okey, kita nak dengar pula daripada Farhana. Mungkin Farhana boleh cerita sikit pengalaman daripada mula belajar dan juga how you apply to your current workplace sekarang. Silakan Farhana. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dr. Malina, Dr. Kamal. Okey, Waalaikumsalam. saya boleh share part saya daripada tak kenal menjadi, orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Daripada tak kenal maka tak cinta menjadi cinta padang pertama dekat fakulti SQS ni. So sebab saya ni bila kita ni budak sains kan, budak biologi. Jadi dulu-dulu saya adalah antara yang kalau dulu dekat fakulti decision science ni agak famous, student-student yang dilelong. Dia kata dilelong lah, maknanya kita tak ambil subjek tu tapi kita dipilih untuk sambung belajar dalam bidang decision science ni. Jadi masa awal tu saya pun macam tak pasti apakah subjek decision science ni kan, sebab kita tak tahu apa dia punya base dia apa semua. Lepas tu sebelum melangkah ke UUM baru saya dapat tahu okay, it's actually mathematics, tak ada masalah. So bila saya masuk memulakan pembelajaran saya dalam Fakulti Sains Kuantitatif Universiti Utara Malaysia ni selama 6 bulan, dia telah mengubah persepsi saya. Bukan 360, sebab 360 balik-balik kepada asal kan. 180 lah kita cakap. 180 darjah degree terhadap Fakulti Sains Kuantitatif. Sebab dia bagi kita satu wow factor tau. Macam saya pun rasa, wow, tak sangka matematik boleh buat ni, boleh buat tu. And dia tak adalah sesusah yang kita rasakan. Sebab macam tadi Dr. Malina cakap dia jatuh cinta kepada matematik bila dimatrikulasikan. Tapi saya jatuh cinta dengan maths bila saya join Fakulti Sains Kuantitatif ni. Sebab itu saya rasa is the X factor yang ada pada setiap lecture and the program itself. Macam mana dia craft yang tak begitu technical, yang more tu macam mana kita nak menggunakan data. Sebab sekarang ni we are in 21st century where data is actually the fuel of kita punya kehidupan kan. Kita ada minyak yang banyak which is data, tapi kita nak gunakan enjin yang macam mana untuk tukar data tu menjadi sesuatu yang praktikal dan taktikal.
Itulah dia yang saya rasa, yang saya bawa daripada fakulti SQS tu sampailah saya apply. Bila saya melangkah ke alam pekerjaan ni, that kind of thinking yang semua lecturer telah tanam, dah basuh habis-habis ni dekat SQS, dan I'm capable to apply all this method. I'm capable to have that kind of thinking, macam mana nak buat keputusan. In fact, kalau tengok dalam bidang perfilman pun, siapa yang buat cerita filem Jaws tu, saya tak ingat siapa, tapi dia ada buat research juga tahu menggunakan data science, macam mana dia nak determine the right time untuk keluarkan movie Jaws tu. Tapi kalau you tengok movie Jaws lah, Jaws, Jaws, dia selalu keluarkan waktu sama kan. So ada sebab dia kenapa. It's based on the data analytics actually. Itulah dia, tak kenal maka tak cinta. Dah cinta jatuh cinta pandang pertama pula. Tu yang kena dah tahu. kenal jadi cinta pandang pertama. Tu yang kena dengar lebih lanjut lagi. Okey, saya nak bagi peluang kepada Cik Khairah. Mungkin boleh cerita from your perspective pula, daripada mula pengalaman di SQS dan juga into your workplace. Silakan. Terima kasih Pauline, Dr. Kamal, Dr. Malina. From saya perspektif, mungkin semua orang cerita pasal data, tapi bagi saya nama kursus sains keputusan itu menerang apa yang buat, iaitu buat keputusan. So saya ke mana organisasi perlu keputusan. So, contoh dalam ini just untuk dan network Khairah ni buat ada siapa yang ada mak iaitu nak kurangkan kos. Dengar ke? Dia bukan tak dengar, tapi dia cakap stop. Boleh cuba cakap sekali lagi. Mungkin saya rasa connection di Khairah tu. Cuba cakap sekejap. Kita test lagi sekali. Boleh cakap tak? Okey, boleh. Okey. So saya mula balik Okey. Dah okey. Okey. Dengar tak? Dengar. Alright, okay. So apa saya nak cakap kat sini adalah dari segi nama kursus tu sendiri, pembuatan keputusan tu menjelaskan apa benda yang dia lakukan. Bagi saya, kat mana-mana organisasi pun perlu ada pembuatan keputusan. Sebab apa? Dia buat keputusan sebab satu, kita sumber yang terhad. Maklumat mana-mana organisasi pun dia nak kurangkan kos dan juga tingkatkan hasil. Okay. So saya pengalaman di mana saya bekerja dalam bidang logistik, commerce. Okay. So saya ceritakan proses dia dan saya bagi tahu mana ada potensi untuk kita buat keputusan. Maksudnya dalam organisasi pun kena ada buat keputusan. Okay. Contohnya dalam commerce ni. Okay, contoh macam Zalora, bila barang-barang sampai dari luar negara, dia kena masukkan dalam sebuah bank dan dia keputusan di rak-rak. Okay. Once barang tu ada dekat rak je, okay, dia akan customer online dah boleh order. Okay, once customer online dia order, dia boleh ambil barang dekat rak tu, maksudnya pekerjaan tu akan ambil barang dekat rak tu dan dia akan pack masuk dalam parcel dan dia hantar. Okay. Kat sini saya nak bagi tahu kat mana pembuatan keputusan tu berlaku. Okay. Contohnya bila barang sampai dalam warehouse atau gudang tu, macam mana dia nak susun barang dalam kotak yang limited. So dekat sini ada pembuatan keputusan. So dekat sini decision science dia ada kursus yang dia ada model ataupun dia ada teknik, dia boleh buat keputusan, maksudnya masukkan barang-barang ni dengan saiz yang berbeza dengan betul. Okay. So bila dia dah masukkan barang dekat rak, settle. So bila contohnya dia nak keluarkan, maksudnya dia nak hantar barang tu ke customer. Okay. Contoh dia ada 30 barang. Okay. So dia kena ada 30 tempat. So macam mana keputusan yang dia nak buat, maksudnya jalan mana yang dia nak ambil untuk memastikan jalan yang dia ambil itu adalah paling pendek. Okay. Right. So di situ ada model dalam decision science yang boleh bantu dia buat keputusan. So apa saya nak sampaikan kat sini adalah mana-mana organisasi pun dia perlu ada pembuatan keputusan. So di sinilah decision science memainkan peranan. Maksudnya kita tak tahu pun sebenarnya decision science ni ada model-model atau teknik yang kita boleh buat ataupun kita boleh gunakan untuk buat keputusan yang bagi saya berkualiti lah. So bagi saya manager tak kisahlah dekat supervisor ataupun manager sangat memerlukan skill pembuatan keputusan. Betul. Itu yang sebenarnya diajar di SQS, betul tak? Penting sangatnya pembuatan keputusan ni pada bawah sampai ke atas, betul tak Doktor? Ya, semua peringkat. Maksudnya boleh saya rangkumkan bahawa kita nak, kalau boleh kita nak maximize our profit atau maximize the benefit.
Dan kita nak minimize the cost ataupun time spend dan sebagainya lah, Betul. ataupun the apa-apa kekurangan lah. Betul. Itulah, maximize Lebih and efficient. minimize ataupun kita panggil optimize. Optimize. Tu dia kalau orang data tu ayat dia betul je dia guna kan. Okey. Sekarang ni saya jumpa Cik Saiful. Cik Saiful tolong share sikit daripada perspektif Cik Saiful pula. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. semua. Mak Dr. Kamal, kita Dr. Malina dengan Puan Lin ya. Okey, saya suka nak sentuh pasal data ni sendiri ya. Kita tahu sekarang ni memang semua orang cerita pasal data, semua ada gadget, semua ada info, benda-benda tu kita boleh dapat dekat ujung jari orang kata kan. Kita buat benda tu kat ujung jari tapi data tu di store somewhere yang kita tak tahu. Ada orang yang jaga this data. Jadi akan datang macam zaman sekarang dan seterusnya, kita akan banyak sentuh pasal data, orang banyak akan analyse data. Macam mana yang kita tahu sekarang ni, kalau tengok World Economic Forum yang terbaru 2020, they did mention that top 3 job in the world, one is a data scientist. Data analytics dengan data architecture lah, dia buat macam tu. Jadi kita nampak yang kalau orang-orang kat luar yang sana yang tak ada course, tak ada background on data, actually bila dia belajar benda ni, dia tahu benda ni macam tadi doktor cakap, dia tak perlukan satu basic yang terlalu kukuh lah, orang katakan cakap background apa-apa pun boleh masuk kan. Jadi nak bagi tahu potential untuk dia untuk tukar industri ataupun dia tukar dia punya behavior kerja or what, because certain industry kita tahu downturn or what kan. Dengan dia ada ilmu ni, dia akan continue this in master or di PhD on this field kan. Dia boleh bagi dia satu another perspective. Dan dia punya, orang kata job opportunity is very high about this thing. That's why orang cakap pasal data ni, saya boleh sentuh sekarang ni, saya pandang pada 5 tahun, 10 tahun akan datang, mana dia pergi. Jadi bukan sekadar orang kata ambil course and okay, course ni tadi siapa cakap yang Fana cakap just orang cakap kita tak pasti course lelong ke what kan sometimes kan. Tapi bila kita masuk kita baru jatuh cinta. Macam saya sendiri saya nak sentuh, saya jatuh cinta betul-betul dengan data ni bila saya dah really kerja. Kenapa? Sebab saya rasa bila kerja ni kita nampak the real data, kita tahu macam nak interpret benda tu. Sebab kita ada knowledge tu, alhamdulillah. Sebab saya dalam business math, saya buat business math dekat UUM dulu. Saya alumni 2009, dah lama dah. Kan? Jadi apa yang menarik saya nak share sebab saya bekerja dekat bank kan, dekat Maybank. Jadi saya boleh share satu benda yang paling interesting sebab benda ni paling dekat dengan kita ya. Apa yang berlaku pada berapa tahun lepas, saya duduk dengan kawan saya ya, dekat satu kedai makan, waktu dia kan is restoran lah, biasa restoran borak. Dia tanya, apa you belajar dulu, kerja apa you buat semuanya kan. Halfway I tengah cerita, tak habis lagi saya punya conversation, tiba-tiba dia dapat call daripada bank. Kebetulan bank tu call offer dia satu produk. Tiba-tiba dia immediately dia cakap, I nak, okay, sebabkan you layak bla 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 bla. Okay, you boleh terus ambil produk ni. Waktu tu dia ambil credit card dekat cawangan terdekat. Lepas tu, lepas habis conversation dengan telefon tu, waktu dia tanya saya balik, apa kena kerja you? Dekat situ kan. Saya cakap, kerja saya mengenal pasti orang macam kamu ni. Macam mana saya tahu kamu ni saya nak offer contoh kredit card ni sekarang? Bukannya 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, tak kan? Jadi macam mana saya boleh tahu kamu, saya offer sekarang yang kamu nak benda ni? Jadi dengan cara tu, kita akan bantu kenyang organisasi kan mengurangkan kos. Tapi kita akan increase your profit lah because of customer akan take up that product. Jadi macam tu lah. Bila nampak macam tu, dia sedap, canggih, course apa you belajar kat universiti dulu? Baru come to this. Sebab ini real scenario. Bila kita real scenario, orang lagi close, betul. Jadi bila nampak data ni macam mana boleh pergi. Itu pendapat saya, sedikit share dengan pendapat saya lah pasal benda tu. Menarik sebab you detect the right potential client. Menerusi data yang ada, betul tak Cik Saiful Betul. Actually the right time, orang cakap betul. Kita guna model kita belajar dekat dalam ni ada forecasting, teknik macam-macam teknik kita ada kat situ untuk kita tahu customer tu memang nak sekarang and pada umur dia sekarang. Itu paling ni orang cakap, bukannya ni kan. Jadi benda tu bila dah berlaku depan mata, kita nampak and kita rasa bentuk lagi kita seronok nak buat analisis atau nak study that group and untuk bekerja dalam bidang ni. Tu yang mahal tu. Okey. Lepas ni kita sambung lagi. Banyak juga saya pun dah seronok, dah tercinta dah. Tapi sebelum tu kita nak bagi ruang kepada Cik Siti, betul
daripada Sedi untuk mendendangkan kita satu lagu. Silakan Cik Siti. Juga mampu. Awas tuan, dengarlah ini tempo bossa nova, bukan lembo. Apabila malam menjelma, rembulan menyinari cahaya, serta pemuda bermenari bossa nova. Bossa nova, irama sungguh merdu. Mendengarnya hilanglah rasa pilu. Oh marilah, jangan ragu zaman. Marilah bersamaku. Cuma rembulan menyinari cahaya, pemudi serta pemuda bermenari bossa nova. Bossa nova, irama sungguh merdu. Mendengarnya hilanglah rasa pilu. Oh marilah, jangan ragu zaman. Marilah bersamaku. Terima kasih. Tu dia macam-macam sebenarnya talent kat UUM ni. Kan mengajar, analisa data, menari tarian. Okey, saya nak bagi tahu tadi tu penari-penari kita di bawah kan khas daripada SQS kan? Yes. Student kita. Ya, Dr. student Malina. SQS. Student SQS tu lah. Boleh tengok data, boleh menari, semua boleh. Lepas ni kita tunggu tau sebab Din hari ni dia nak buat surprise, nak menari nyanyi last sekali, betul kan? Tu kena bayar. Ya, itulah. Okey, sekarang ni saya nak tanya, apakah prospek kerjaya bila student ambil SQS ni? Mungkin Dr. Malina boleh terangkan sikit kot. Apakah prospek kerjaya lah? Ataupun dekan nak cakap? Tak apa, nak minta dia buka slide. Share kan? Share slide. Okay. Okay, kalau bercakap pasal prospek kerjaya ni, kita assume untuk undergrad dululah kan. Okay, sebab biasanya lepas undergrad ni dia ada plan sama ada dia nak bekerja ataupun dia nak sambung lah ke peringkat lagi tinggi.
Okey, kalau tengok kat sini, ini adalah beberapa company yang memang student ataupun alumni SQS berada. Okey, kalau ikut kat sini ni kebanyakannya adalah yang private sector lah. Okey, ada yang jadi data analyst, ada yang jadi apa dia panggil tu, bos? Planner. Planner. Okey, ada jadi advisor dekat company Engineer ni. pun ada kan. Ya. Okey, jadi maksudnya dia punya peluang kerja ni tidak limited kepada you kena cari kerja yang ada data ataupun ada perkataan data ataupun ada perkataan statistik dekat nama post tu. Okey, dan daripada company yang disenaraikan ini juga kita ada sebenarnya kita buat beberapa collaboration lah. Okey, kita buat latihan industri, lawatan industri ke tempat dia orang ni. Okay? Dan satu lagi, jangankan selepas habis degree. Dalam proses you buat degree tu pun, kita ada bagi peluang kepada pelajar kita untuk menjalani mobility. Dan mobility ni tidak terhad kepada Malaysia sahaja. Kita ada bekas pelajar kita yang pergi mobility ke University of Passau, Jerman. University of Singapore di Singapura. Exposure. Kita bagi exposure kepada pelajar kita. Maksudnya bukan dalam ruang lingkup SQS dan Malaysia sahaja. Kita bagi peluang itu pada diorang untuk explore sendirilah kan, dan rasai macam mana pengalaman berada di universiti lain. Dan kebanyakan juga pelajar kita yang bekerja ni mostly dia orang diserap sebagai pekerja tetap semasa dia orang buat praktikum ataupun internship di situ. Yang menariknya sebab kalau dalam statistik industri internship 6 bulan. Kalau untuk decision science dengan business math 4 bulan. Dan kebanyakan yang mana saya pergi buat lawatan industri itu, diorang memang diserap. Maksudnya habis saja internship, diorang terus ditawarkan sebagai kerja tetap dekat situ. Ya. Dekat Mas, saya nak highlight ni. Sebenarnya bila orang cakap pasal UUM, University Management, tapi ramai yang tak tahu sebenarnya ada sains kuantitatif dan sains matematik, betul tak? Walaupun kita universiti pengurusan. Mungkin Dr. Kamal boleh cerita sikit? Sebenarnya kalau nak kata sains matematik tu sebenarnya dah lama. Sains kuantitatif tu sejak tahun 2000 lagi kita dah ada. So sebab seperti yang Puan Lin cakap, sebab UUM dikenali sebagai eminent management university. But of course, manager dia kena ada kemahiran untuk menganalisis data supaya keputusan yang dibuat tu adalah yang terbaik. So macam Puan Lin sebagai marketing director, so nak buat marketing tu dengan adanya data-data yang sesuai, yang baik, dan akan melatih sesiapa yang mengambil program kita ni untuk membuat keputusan yang terbaik menggunakan teknik-teknik atau metod yang sesuai lah. Betul. So Contoh jadi macam kita tak nak buat strategi marketing kan, kita ada data berapa jumlah international student. Jadi daripada data tu kita cubalah tengok, kita nak strategize di dalam market mana. Itu antara, itu basic je lah. Tapi kalau saya masuk SQS lagi banyak lah saya boleh interpret, betul tak? Betul. Kalau Puan Lee nak tahu juga, kalau kita tengok pada struktur program lain di universiti pun, dia akan ada dalam struktur program dia orang ialah statistik. Salah satu kursus yang macam dia orang kena ambil, walaupun dalam BBA, dalam teknologi maklumat, dia orang ada statistik sendiri. Maksudnya dan ada juga statistik yang memang kami SQS yang provide untuk dia orang. Jadi maksudnya dia orang kena ambil kursus tu dengan school kita lah. Jadi menunjukkan di situ memang statistik itu dan matematik itu perlu, walaupun bukan kuantitatif punya bidang lah. Boleh saya tambah sikit yang berkaitan dengan tambah banyak pun tak apa. Tapi kita ada masa tak nanti. Berkaitan dengan peluang kerjaya, tapi yang kita tunjuk tadi adalah di sektor swasta kebanyakannya. Sebenarnya peluang di sektor kerajaan pun terbuka luas. Sebagai contoh, kita ramai alumni kita yang PTD. Sebenarnya ramai yang PTD. Dan saya pun berjumpa dengan seorang pegawai yang baru grad tahun lepas. Dia kata dia dapat PTD. Sebab apa dia dapat PTD? PTD sekarang bukan senang nak dapat. Dia ada beberapa peperiksaan dan pelbagai lagi. Yang satunya dia akan menguji
kemahiran ataupun skill menganalisis data dan beberapa kaitan tentang pembuatan keputusan. So alhamdulillah dia diterima selepas melalui beberapa proses tu. Dan kita ada ramai alumni di kerajaan lah. Selain daripada perangkawan lah di Department of Statistics Malaysia. Saya nak tanya Cik Zainal sebab Cik Zainal dia entrepreneur dan dia juga tak silap saya ada NGO kan. Boleh Cik Zainal cerita sikit tak from your perspective, how do you for entrepreneur, because you need to data-data analytical tu boleh bantu kan dari segi operasi your NGO lah. Boleh cerita sikit tak Cik Zainal? Okay, bila tengok yang kena interview hari ni dipanggil semua menakutkan, head of science and everything, saya menakutkan. Jadi berbeza dengan saya bukan masuk sebab saya nak upload my career, no, I'm more to knowledge kan. But kenapa saya masuk kepada SQS ni, kenapa saya rasa decision terbaik untuk saya masuk SQS? Because saya nampak bahawa saya boleh macam give something to the community. Dalam keadaan pandemik sekarang ni, orang tak bekerja, betul tak? Banyak orang tak bekerja. Tapi ke mana? Nak tolong orang macam mana? Kan? Kita ada data yang banyak sekarang ni sebab semua orang pakai online. Credit card ada data, bank ada data, orang kata handphone punya provider kan? Google Trend pun ada kan? Google Trend. Mereka ada data. So kalau semua bertanggungjawab, share the data, kita boleh tolong orang. And siapa yang boleh tolong? Dekat SQS. Semua tool ni ada kat SQS. How kita nak buat? Nak bagi contoh, saya punya first project untuk buat untuk detect kalau perempuan tu datang nak beranak kat hospital, kami boleh tahu you terus pergi Caesar. Kami dah buat tu. Kan? Itu saya buat tak sangka perempuan beranak saya boleh buat. Kan? Jadi macam ni satu contoh yang kata bukan setakat kita kata okey kita nak tengok career, bukan setakat tu. Saya tengok sebab saya entrepreneur. Saya masuk sebab saya nak tahu, dan bila saya tengok kalau siapa-siapa kat luar tu sebagai entrepreneur, dia nak buat decision, this is the best. Kita pakai Google Trend setakat ni. Pakai Google Trend, tengok berapa trending, okay, jom kita buat berniaga kat situ. No, we need to know when nak berniaga, bila, dekat mana, siapa kita nak berniaga, apa kita nak berniaga. Benda-benda tu perlukan ilmu, tools, kan. Saya cakap-cakap ni, saya nampak nama lecturer saya kat sini, saya takut pula. Saya cakap, habis makan saya. Tapi this is how, apa yang lecturer saya ajar dalam saya punya kelas, bahawa satu-satu perkara tu ada perkara-perkara yang menyumbang kepada satu perkara. Jadi apa yang kita belajar setakat ni, satu perkara tu hanya satu faktor je, tapi tak. Satu faktor tu dimainkan another faktor lagi. Saya tak nak bagi dia punya term yang jaga-jaga sebab saya baru semester 2, bukan pandai sangat pun kan. Tapi there is a thing that SQS buka mata saya. Bukan satu faktor je yang menyebabkan tu. Kita nak tolong orang miskin, kita nak tahu orang kata contoh kerajaan nak buat polisi. Kerajaan pun I think kena macam kata look serious into this. Bila nak buat satu polisi dekat satu tempat nak bantu petani. Okey, kita ajar dia orang buat hydroponic, kan? Tapi dekat tempat tu banyak tanah. Betul ke buat macam tu? Itu kita nampak. But is it the right decision? Nanti kita ajar dia orang, tak perlu sebab kan membazirkan duit kerajaan. So we don't know that. Sebab dalam dunia sekarang ni, kita kalau boleh, saya punya polisi adalah bukan saya, dunia adalah berubah kepada kita nak bantu semua orang. Leave no one behind. Semua orang kita nak tolong, kita boleh bantu. But at the same time, kita nak leave no one offline. Di mana data akan ada banyak. So di mana kita nak dapat ilmu ni? Dekat SQS. So that's the thing lah. Why I betul-betul semangat dengan SQS. Senyum terus dekan kat sebelah saya ni. Dia macam ni, entrepreneur kan. Entrepreneur kan, doktor, saya rasa first kali business knowledge tu perlu, betul tak? Business knowledge perlu, kemudian technical knowledge memang perlu. Tetapi yang paling penting adalah problem solving skill. Tu kena ada. You dapat data pun tak reti, nak interpret pun tak guna, betul tak? Ya, betul. Sebab itulah bila masuk SQS, insya-Allah kita akan lahirkan mereka yang boleh jadi problem solver. Problem solver. Dr. Malina nak cakap sikit? Nak Boleh sambung? jadi problem solver, lepas tu kita boleh turn data into the information. Itu yang paling penting. Kan? Jadi boleh kalau orang digunakan. tengok data tu pun saja mesti orang takut juga kan, sebab banyak itu macam tadi kalau Encik Zain cakap, kita sekarang ni banyak duk pada baru clear. Kan Encik Zainal cakap tadi macam kita community kan. Memang itu salah satu pun tujuan kita, dan dalam kita SQS sendiri pun kita ada CSR apa benda semua kan. Jadi itu kalau kita boleh relatekan pula antara research area yang kita ada, mungkin boleh tu share slide kat situ. Okay, bagi decision science, mathematics, statistik, dan
dengan research area yang kita ada ni pun kita banyak boleh buat collaboration sekarang ni. Antaranya kita pernah jadi consultant untuk Lembaga Perkayuan Malaysia sebab dekat SQS sendiri pun kita ada statistical consultant. Okay. Lepas tu kita ada juga MOU dengan Jabatan Perangkaan sendiri. Okay, dengan beberapa company lagi lah. Dan sekarang ini dalam keadaan sekarang ni bila orang tengok situasi semasa kan, orang sibuk dia bercakap pasal indeks tau. Kalau perasan kan, indeks. Macam saya sendiri pun, saya memang bidang saya lah indeks tu. Saya buat indeks jenayah. Kita ada buat indeks sekarang ni, saya sedang bekerja dengan lembaga zakat kan, membuat indeks untuk penerima zakat. Lepas tu ada juga kawan-kawan saya yang memang buat research dengan Mardi kan, dengan bos sendiri pun terlibat dengan KSP kan. Dengan airport tu kan. Airport Kulim yang baru yang bernilai dalam 5 bilion. Jadi di situlah collaboration di situlah kita menyumbang kita punya kepakaran jugalah kan. Sambil-sambil tu kita biasanya lah kita akan tarik master student lah. Dan ada juga yang macam small project kami biasanya akan bagi kepada pelajar-pelajar akhir tahun. Bagus untuk bagi pendedahan. On the field kan, pendedahan on the field tu yang itu yang mahal dia tu. Okey, Cik Farhana, mungkin Cik Farhana boleh cerita sikit dari from your working perspective lah. Bagaimana SQS ni membantu sebenarnya Cik Farhana. Silakan. Betul. Saya bekerja dalam industri insurance tapi saya support marketing. So macam Puan Lin marketing kan. So saya adalah orang yang provide the insight kepada marketing department macam mana nak buat keputusan yang baik, macam mana nak merangka strategi marketing dalam marketing untuk menjual produk insurans ni. Macam tadi Saifullah ada share, kita nak jual kepada produk yang betul kepada the right customer on the right time. So saya rasa hari ini keyword kita tu sebab semua bercakap pasal tu kan, the right product to the right customer on the right time, or the right the right things on the right time. Itulah macam ada time dengan benda yang sesuai. So itulah dia sebenarnya. So kalau nak tahu macam peluang pekerjaan sebenarnya, saya daripada saya grad sampailah ke hari ini memang tak pernah lagi tak ada kerja lah kan. Memang daripada grad masuk terus ada peluang pekerjaan yang ditawarkan lah kepada saya. Dan peluang tu bukan saja dalam satu bidang macam Dr. Manah yang ada data aja, banyak bidang perubatan, keuangan, macam Cik Zainal social media pun sama juga. So semua ni sebab data ada di mana-mana. Macam kadang-kadang saya ada buat bisnes kecil-kecilan juga kan, kita pun nak optimize kita punya web page contohnya kan. Orang buat web page lepas tu dia punya banner dekat depan tu, contohnya banner UUM dekat depan tu. Macam mana kita nak optimize kita punya banner tu untuk orang datang dan klik dekat button act now ke apa ke dekat situ. Dia ada click to action button selalunya. So kalau orang bisnes dia faham lah term-term ni kan. So benda tu memerlukan skill pembuatan keputusan ataupun skill menganalisis data yang kita panggil design of experiment sebenarnya. So design of experiment is a decision style, one of the topic lah. So kita nak optimize macam tu, kita nak apply colour apa, kita nak letak gambar macam mana, nak letak gambar orang ke, nak letak gambar orang macam kalau insurans kita nak letak gambar orang ke, kita nak letak gambar yang bagi negative message ke or positive message ke, what type of button dekat situ yang kita nak letak, click now, act now ke, ataupun nak letak panjang sikit. Itu semua adalah proses pembuatan keputusan yang saya dah apply sebenarnya dalam bidang pekerjaan saya dalam insurans ni sebenarnya. Kita nampak je macam tu, sebenarnya ada cerita di sebalik act button sebab tu Kalau orang layman kita tengok aje benda tu, tapi sebenarnya setiap benda tu dikaji. Kita dah dengar daripada entrepreneur tadi Cik Zainal, kita dah dengar daripada insurans. Saya nak dengar pula dari segi sebab Cik Khairah ni dia software engineer automation. Mungkin Cik Khairah pula boleh ceritakan how do you apply whatever you learn from SQS ni during your pekerjaan sekarang. Boleh tak Cik Khairah minta share? Okey, macam pekerjaan sekarang ni automation ni dia lebih dia menyeleweng sikit kan. Maksudnya dia lain sikit daripada data dan juga decision making ni. Semua saya boleh kongsikan adalah daripada pengalaman saya di bidang logistik ataupun e-commerce lah, di mana tadi saya kongsikan kat mana-mana organisasi pun dia mesti nak make sure yang dia maximiskan profit and then dia kurangkan cost and then dia make sure yang masa ni dalam
logistik ni sangat-sangat precious lah. Okay. Satu saat pun memainkan peranan yang sangat penting. Okay. So di sini sains pemutusan ni dia ada banyak model ataupun sama ada kita pakai data ataupun kita pakai information ataupun expertise ataupun experience daripada orang-orang ni untuk kita jadikan model dan buat keputusan. So bagi saya nama dia sendiri dah menjelaskan sains pemutusan. Dia memang mana organisasi pun akan ada pembuatan keputusan dan di sinilah di mana semua student SQS boleh masuk dekat mana-mana bidang. Mana-mana bidang. Sebelum kita pergi kepada orang kuat Maybank ni, saya nak jawab, saya nak baca soalan dulu dekat komen tu. Question. What are the methods atau teknik that really hot to the employers right now? Okay, saya bagi Dekan lah kot untuk jawab. Boleh? Okay, mungkin saya jawab secara apa ni, sepis lah kan. Nanti kalau nak tahu detail, join master program. Mungkin Afiq Ikmal ni of course dah ada kerja dan sebagainya lah kan. Ataupun kalau belum sedang nak isi borang UPU tu, bolehlah cari program-program di SQS. So sekarang ni kalau boleh nak kata hot tu data lah. Bila sebut data tu, data exploratory. Kita kena explore data tu dan untuk seterusnya apa yang akan berlaku kepada data lah. Kemudian yang keduanya saya boleh katakan decision modelling ataupun decision teknik lah. Macam mana kita nak buat keputusan tu berdasarkan model-model tertentu, berdasarkan problem apa yang penting. Jadi untuk maklumat lanjut, sila daftar diri anda sebagai pelajar di SQS sama ada MSc atau BSc. Dia saja bagi sikit je. Dia bagi sikit je supaya yang nak tahu lebih lanjut kena pergi ke SQS lah, betul tak? Dr. Kamal, boleh saya tambah tak? Sebab saya dalam bidang entrepreneur and then orang kata kita sebagai entrepreneur ni what we are looking for dekat dalam kalau katakan data ni kan is the way you interpret data. Itu yang kami maksudkan dalam kita punya industri ni, the way kita interpret data kita and then supaya orang yang layman tu boleh faham. Sebab orang macam kata CEO ni tak faham sangat apa yang ada dekat dalam SQS, but the way you interpret kan, the way your kata dashboard you bagi orang faham. So macam kita ada decision science, kita ada data analysis. Saya seorang yang buat decision, tapi pada masa sama saya ambil data analysis, saya analyse data dan saya akan buat decision. So if you can go to a company, you ada sijil data analysis, you show them that you can do this macam kata analyse, you analyse the data, you accept, okay, this is decision yang kita nak buat. I think the company akan suka kat you. Kan, macam mana pun dia akan kata, oh dia ada knowledge dan dia boleh present knowledge dia. Sometimes orang ada knowledge tak boleh present pun tak bagus kat Dr. Kamal. Kita ada seorang yang boleh present dia punya knowledge and orang faham. Dia dalam bahasa yang orang faham lah. Dia ada satu lagi subjek yang panggil data visualization. So dia akan visualize the data in term of mungkin tadi dashboard dan sebagainya supaya mudah difahami oleh semua peringkat. Semua peringkat faham Sebab itu katakan yang program di SQS ini unik sebab kita analyse dan kita ada support sistem untuk buat keputusan itu. Macam data exploratory tadi kan. Okey, memanglah daripada data yang beribu-ribu, mungkin kita di situ kita akan bagi tahu, kita akan ajar student macam mana, okay, what is the suitable chart or graph yang boleh guna untuk represent the data kan. Okey, lepas tu bila dah buat benda tu semua, di situ pula kita akan ambil pula decision punya modeling ataupun decision teknik untuk kita bagi tahu terus kepada manager. Yang lain tu kita terpulang pada manager lah kan. Betul. Macam okey, saya nak dengar daripada Maybank pula. Cik Saiful mungkin boleh share on your current workplace ni berkenaan apa yang you pelajari ataupun how do you apply it. Silakan Cik Saiful. Okay, baik. Actually saya perasan semua benda pun dah diceritakan sebenarnya kat sini. Okay, especially tadi bila Dr. Kamal sentuh pasal data model kan, kita buat exploration, betul. Kita ada buat dekat Maybank itself, kita ada buat benda-benda macam tu. That's why kalau perasan, kalau kita buat, orang fikir pasal bila buat satu benda tu kita mesti, orang kata mesti tahu apa benda di sebalik data tu, sebalik numbers tu. Kita nak number tu orang cakap turn to duit lah, money atau profit to the bank lah kita cakap kan. Jadi every time bila orang present data, that's why it's very important. Kalau tadi saya suka sentuh pasal Zainal kata tadi decision making kan. Kita, walaupun saya sendiri bila saya buat satu benda tu ataupun analisis ataupun model, at the end of the day kita kena justify kenapa kita buat macam tu. Bila kita justify, itulah skill program apa yang berada dekat SQS ni sebenarnya dah merangkumi semua. Termasuk bila kita nak present, kita nak visualize benda tu. That's why tadi ada teknik visualization.
Lepas tu bila cakap kalau kita nak explain benda, nak buat model, kita ada data model. Modeling kita ada belajar dekat dalam SQS itself. Tadi Dr. Malina sentuh kan, Dr. Malina. Jadi benda-benda tu memang ada kat SQS. Not only that, apa yang saya boleh sentuh dekat sini, dekat SQS, dia ada juga tools-tools yang dia dah dikenalkan. Contohnya macam sekarang kita ada biasa pakai SPSS or what, tools-tools tu di industri pun ada masih lagi digunakan tools-tools tu. Cuma macam kalau industri yang macam bergerak laju macam kami di bank, macam-macam tools baru akan masuk dan kena equip cepat knowledge tu. Jadi yang menarik je bila tools tu ada, kita menyenangkan buat model dan kita tahu nak explain satu persatu model ataupun teknik tu dekat level yang lebih tinggi untuk jadikan salah satu orang kata inisiatif ataupun salah satu kempen untuk orang-orang biasa untuk tahu macam mana kita nak ni kan kita nak bagi dia apa nama dia, orang kata untuk dia orang faham, senang kita buat kempen macam tu. Kempen untuk management bos akan okey boleh jadikan you punya point ni untuk jadikan I punya kempen, berarti tengok macam mana. Selepas daripada kempen tu, normally kita dekat industri kita akan cari buat satu refinement untuk check whatever happen for this particular what they call kita punya kempen ataupun kita punya inisiatif ni. Adakah berjaya atau tak berjaya? Lepas tu kita perlukan, kalau tak berjaya, apa teknik je lagi kita nak betulkan? Kalau dia berjaya, mungkin kita akan teruskan atau improvise lagi model tu. Jadi semua teknik-teknik ni saya nak sentuh ada dekat SQS. Yang menarik itulah kita cakap jasa baik kan, doktor-doktor atau prof-prof yang lama banyak berjasa lah ajar setiap satu teknik dan kita pun struggling nak memahami teknik tu. Tapi alhamdulillah bila kat industri kita senang nak apply benda tu. Itu saya boleh sentuh untuk kepuasan tahu kepada lecturer, especially Dean, apabila apa yang dia ajar tu apply dengan cara yang sangat baik. Betul tak? Satu kepuasan lah, sebab apa yang dia ajar sebenarnya betul-betul relate dengan industri ataupun apa yang kita buat sekarang. Okey, sebenarnya kan banyak nak cerita lagi. Tapi kena dah pergi ke website SQS, betul tak? Apply, nak tahu lebih lanjut lagi, betul tak? Betul. Satu lagi yang saya boleh highlight dekat sini menariknya program Master Science Data Analysis kita ada double certificate. Maksudnya kita ada joint venture dengan SAS. Okay, maksudnya lepas bila you grad, you convo tu, you akan dapat satu scroll untuk Master Science Data Analysis, dan selepas itu kita akan bagi juga sertifikat SAS, yang memang ditandatangani oleh SAS representative lah dari USA situ. Boleh tak Dr. cerita SAS tu apa? Stand for what? Actually SAS tu adalah satu company, memang software company lah. Kita banyak guna, kalau orang statistik dia tahu SAS tu memang sangat berguna lah. Even masa saya pergi training yang SAS tu untuk dapat professional certificate dia tu pun RHB Bank, Maxis pun banyak guna SAS sistem untuk develop dia orang punya software yang tu. Dan baru-baru ni tahun lepas kan bos, kita buat program on the job training untuk student kita yang baru habis internship tu, untuk join program training SAS. Lepas tu diorang akan pergi on the job training selama 3 bulan di beberapa company yang memang kita pilih lah. Dan alhamdulillah diorang dah selesai dah, baru habis dalam bulan 1 hari tu. Dan feedback dia memang baguslah daripada pelajar itu sendiri. Dan juga daripada company yang menerima pelajar daripada SQS tu lah. Syazani, saya nak tengok soalan. Zahra Ali ni ada soalan. What are the critical points or skill that SQS students should show or highlight to the potential employers? Bos? Kami dekat SQS biasa. Bos aja sekejap. What are the critical points or skill that SQS student should highlight? Dia macam ni. Untuk potential employer dia kan, apa skill yang ada di kalangan SQS student yang dia boleh show, dia nak pitch kan dekat dia potential. Saya boleh katakan mudah, every graduate daripada mana-mana universiti pun, of course yang penting tu communication skill, personal apa semua tu, that is semua tu semua general. Semua graduate sepatutnya boleh ada benda tu. Tapi analytical skill tu yang penting, yang SQS student selalunya dapat kelebihan kat situ. Analytical skill daripada saya sikit nak tambah setuju dengan apa tadi Dr. Kamal cakap. Actually memang itu antara poin yang penting
not only for analytical still, kalau boleh data interpretation benda tu yang Yes. mahal lah orang kata cakap dua benda tu. Benda tu yang dia buka mata sikit lah kalau nak cakap kita as a SQS punya ni. Yelah, Industri Betul, tu. betul. Ada Betul. soalan tu sebenarnya jadi confused between data analyst dengan data scientist. Oh, ini Ada tolak kat sana pula. Kalau saya boleh jawab lah ya. Ya, silakan. Tapi kalau dalam kami di SQS ni kami fokus pada data analyst. Okey. Kalau data scientist ni adalah combination di antara IT dengan statistik. Okay. Actually kami pun dalam proses juga kan. Kita akan offer satu lagi program master baru, Master of Science Operational Research semua kan. Operation Research and Analytics. Ya. InsyaAllah kita akan mula pada tahun 2022. Yang itu. Tapi setakat ini yang ada di SQS ialah data analyst. Okay, kami offer data analyst tapi kami selitkan juga bukan sahaja untuk kuantitatif sahaja di situ. Kami masukkan kualitatif analisis juga. Itu yang tadi Cik Zainal bagi tahu ada body language analysis. Kita akan ada juga nanti rush analisis semua macam itulah. Jadi dia kombinasi. Tapi nak katakan kami punya program tu adalah data scientist tu belum lagi. Mungkin dengan adanya Mora nanti akan offer tahun depan tu. Okey, dia boleh jadi satu lagi kombinasi yang meletup. Okey, okey, kita sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan. Sebenarnya macam-macam nak ceritakan. Tak apa, lebih lanjut kena pergi ke SQS lah. Sekiranya ada soalan, boleh je tulis di ruangan komen dan insyaAllah pihak SQS akan bantu respon di ruangan komen juga. Saya nak ucapkan terima kasih tapi sebelum tu saya nak minta alumni bagi sepatah dua kata lah. Sebelum kita menutup tirai ni, kita mulakan dengan Cik Saiful. Silakan Cik Saiful. Okay, first thing first, patah dua kata saya nak cakap first thing, thank you so much SQS sebab invite saya untuk jadi salah seorang daripada ni lah, orang cakap untuk bercerita sikit pasal ni. Saya boleh cakap kat sini kalau untuk orang kat luar sana yang masih terpinga-pinga, tak tahu lagi, yang teringin nak sambung belajar ataupun tak tahu macam mana, saya sangat-sangat recommend untuk mengambil kursus yang berada dekat SQS kerana potensi dia untuk jangka masa akan datang sangat-sangat besar sekarang dan akan datang untuk data analytics. Dan apa yang saya cakap, saya doakan semua yang masih mencari kerja ataupun dah dapat kerja ataupun nak belajar benda-benda ni dipermudahkan semua urusan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Silakan Cik Farhana. Okey, saya pun nak ucapkan ribuan terima kasih kepada fakulti, kepada pihak Universiti Utara Malaysia kerana menjemput saya dalam sesi perkongsian ni. Cuma tadi sebenarnya saya nak tambah sikit apa yang dekan kita dah sebut, Dr. Kamal sebut. Kita ada data dan kita ada juga AI. So AI ni is a artificial intelligence tools macam Dr. Maina kata tadi SPSS, SAS apa semua. Tapi sebenarnya yang penting dalam bidang analitik ni is the HI part, human intelligence part. So kepada mereka yang rasa, yang sukakan data, yang nak tengok data, yang nak membuat keputusan menggunakan data, this HI part ni, this skill yang human intelligence skill, inilah yang kita perlu belajar dalam fakulti. Yang saya ataupun yang kami sebagai alumni dapat dalam fakulti sains kuantitatif ni. So, trust me, this bidang adalah sangat promising, menjanjikan saya daripada pendapatan yang lumayan. Ianya adalah satu bidang yang we will never get enough of it lah, because data will be never exhausted. Betul tak? Betul. Itu saja daripada saya. Okey, sekarang ni Cik Khairah. Silakan Cik Khairah. Okey, terima kasih kerana menjemput saya untuk bagi perkongsian ni. Okey, apa saya dah kata kat sini adalah decision science SQS ni tak limited kepada nak job opportunity saja, tapi kepada manager atau CEO untuk buatkan keputusan yang berkualiti, masuklah ke SQS. Okey. Itu saja, terima kasih. Okey, dan last but not least, Cik Zainal, silakan. Orang yang paling tua sekali ni. Okay, orang kata untuk mereka yang thinking about, enhancing dia punya business, memperkuatkan bisnes dia, buat forecasting and everything, I think this is the best place for you to start. And then invest on people yang kata you can hantar orang you untuk datang ke SQS and then buat decision. Even the government, I hope the government pun look serious into data analysis.
the decision science and everything. Sebab this is the next best thing right now. Dan ni government kena nak turun padang, nak tolong orang ni, this is the how that we should do. Ada dekat SQS. And for those yang nak ambil masters, yang rasa I'm too old and everything, don't worry too much lah. Come, have fun. This is something like, ni bila saya tengok yang menari tadi, Lin ingat kita dulu ada estetika kan, ingat? Oh ya betul, tu estetika. Allah terasa lamanya, terasa tua terus. Saya punya perasaan berbunga-bunga sebab 1992, 1994 saya masuk Proton, 1992 buat Matrix. That's the fun part of it. Bila kita belajar, that's the fun part. Kita having fun. Jangan too stress on it. Of course kita nak ilmu. Tapi bila kita masuk, jangan fikir pasal kata nak score ke apa. No, score is number 2. Ilmu tu nombor 1. Kan? Betul. Nombor 1 is ilmu. Dapatkan ilmu tu and then apply it. Bukan setakat ilmu, but apply it. Nak buat bisnes pun, kalau you belajar, you ambil master for how many years, katakanlah, banyakkan masuk untuk dapat kerja, which is good lah. But katakan dapat kerja, you ada ilmu kat tangan, you ada tools kat tangan. Make decision, do some business. Before you buat business, you tahu business apa nak buat kan. Because of you belajar sebab ilmu, you have all the tools kat tangan you and apply it kan, apply it. Right? Good luck. Betul. Thank you so much. Okay, Dr. Marlina. Sepatah dua kata. Betul tu. Saya setuju sangat dengan apa yang Cik Zainal cakap. Kalau kita nak fikir stres, semua program yang kita ikuti pun memang stres. Jadi kita kena tahu untuk enjoy university life tu. Jangan streskan diri. Apa saja yang you minat waktu you join mana-mana program. Okay, kalau statistik, matematik dengan macam menggerukan ke kan. You kena cari channel untuk you rasa enjoy. Dan biasanya orang selalu cakap kan, the best moment in life adalah waktu university life. Betul tak? So kena enjoy yang tu semua. Dan apa yang penting, jangan takut dengan nama matematik, statistik. Okay, kami di sini adalah universiti pengurusan. So apa yang dalam matematik, statistik tu kami cuba apply pada semua bidang. Okay, dan jangan rasa macam tak ada kerja nanti bila join matematik, statistik, decision science kan, sebab orang macam tak berapa kenal sangat kan. Tak perlu risau yang itu sebab apa yang ada di SQS boleh masuk pada mana-mana bidang sahaja. Even sekarang ni studi yang pergi intern pun ada yang dapat buat internship di bahagian HR. Saya kata tak apa, you boleh sebab data is everywhere. Kan? Okay. So datanglah join program di SQS, tak kiralah undergrad ataupun master. Okay, siapa yang dah ada master mungkin boleh buat PhD di SQS. Okay. Yang lain tu boleh tengok website lah. Okay. Lagi banyak informasi di situ. Okey, dengan cerita Dekan tak nak bagi tahu apa-apa tapi dia nak nyanyi terus, betul? Okey, saja je. Jangan marah tak apa, Okey, silakan Dr. Kamal. Okey, terima kasih kepada semua alumni yang telah beri sokongan dan bersama-sama kita hari ini. Dr. Marlina pun dah bercerita panjang lebar tadi. Mungkin saya boleh katakan sedikit tu tentang yang tadilah bila Cik Zainal sebut kita belajar untuk ilmu dan kita gunakan, kita apply apa yang ilmu guna. Begitu juga dengan data. Kita ada data tapi kalau kita tak analyse, kita tak gunakan data tu, tak bergunalah data tersebut. Jadi bila join SQS ni, kita tahu apa nak digunakan dengan data tu, apa kita boleh analyse dan apa yang kita boleh gunakan daripada tersebutlah untuk membuat keputusan yang terbaik. So insya-Allah kepada pelajar-pelajar lepasan matrikulasi ataupun sedang buat matrik, SPM, semua bolehlah isi borang UPU. Saya dengar cerita tengah isi borang UPU. Yang sedang bekerja, insya-Allah boleh cuba untuk tengok program-program master kita, sama ada secara kerja khusus ataupun secara penyelidikan. Dan untuk makluman, GE ataupun Graduate Employability untuk ketiga-tiga program di SQS pada tahun lepas adalah 100%. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ketiga-tiga program menghasilkan 100% tahun sebelum ni lah. So insyaAllah waktu COVID baru ni pun bila saya rujuk balik, ramai yang dapat internship tetapi internship dia work from home sebab tentang analisis apa dan boleh bekerja dari rumah. Betul. Boleh so bekerja company di mana still pun. willing to hire them. Okey, itu sajalah Puan Lee. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua alumni yang hadir hari ini yang membantu Universiti Utara Malaysia dan juga khasnya pihak SQS. Terima kasih kepada Dekan, Profesor Madya, Dr. Muhammad Kamal, kepada Dr. Marlina dan semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada JPP, Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan, UJM IT,
Skimpa, PBS Pusat Budaya dan Seni, tim daripada SQS sendiri dan juga Marketing Division. Sekiranya ada kekurangan, saya mohon maaf. Yang kurang itu adalah daripada saya dan yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Teruskan bersama kami di Biskut Kering Kopi O, dan sebelum saya menutup tirai hari ini dengan penari kita yang dibawa khas daripada SQS, saya nak petik satulah kata-kata daripada Umar bin Khattab. Suatu pengetahuan iaitu ilmu, walaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Betapa penting ilmu tu Okey, sekian saja daripada saya, Norazlin Haji Abdul Jalil, Pengarah Pemasaran Universiti Utara Malaysia. Untuk anda semua, salam hormat dan jumpa lagi di siaran yang akan datang. Assalamualaikum.